A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah Ustaz, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi saya sempatlah mendengar Puan Radia bertanya, Puan Juwita dan sebagainya. Adalah sempat dengar. So saya kira ada yang belum lagi mengenali sesama kita. Betul. Saya kira ingatkan mungkin semua dalam satu grup yang sama. Tapi rasanya adalah yang masih lagi belum kenal antara satu dengan yang lain. Nampak dengar Puan Juwita duduk di USJ, itu juga Puan Nuriah duduk di USJ, Puan Mardia duduk di Ampang, dekat Ampang Utama, betul? Inilah kursi duduk sini. Dekat dengan Taman Dagang. Dekat dengan Taman Dagang. Okey. Itu. Baik, alhamdulillah. Yang lain, masya-Allah, kita minta sahabat kita yang lain juga, insya-Allah. Ada yang saya pernah lihat wajahnya, ada yang inilah kali pertama saya tengok wajah dan juga namanya. Kan, sebab kita online banyak kadang kenal nama daripada kenal muka. Kan? Nah, kalau jumpa tu kena sebut nama dulu, barulah boleh ingat. Dulu kita kenal muka, nama tak ingat. Ini kenal nama, muka dah tak tahu pun, bukan tak ingat, tak tahu pun mukanya macam mana kan. Alhamdulillah, tak apa. InsyaAllah kelak kita mungkin ada yang selesa untuk tak buka tak video, tak on video, tidak ada masalah. Okey, saya tak apa, boleh je. Mana-mana yang buatkan kita selesa dan rasa mudah untuk kita nak belajar. Pertamanya, saya ucapkan selamat datang pada semua dan ucapan terima kasih atas usaha dan semangat semua untuk sama-sama nak mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Yang keduanya, saya mohon maaf, hati kita terpaksa tangguh. Kelas yang pertama kita sepatutnya pada hari Jumaat, kita terpaksa tangguh hingga ke hari ini. Saya mohon maaf jika mengganggu. Ada masa tuan-tuan dan puan hajah-hajah semua kan dah plan hari Ahad ni nak keluar ke, nak ke mana ke kan. Kok pagi Ahad ni rasa nak pergi berjoging ke, dah kena datang pula kelas, tak dapat pergi berjoging kan. Salam takziah Ustaz. Terima kasih. Begitulah kan, perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kadang dia datang secara mengejut, dan antaranya sudah tentulah kematian yang datang secara mengejut, dan itulah antara pengalaman dalam kehidupan kan, perkara yang kita tak sangka-sangka itulah yang akan terjadi kan, tetapi itu semua terjadi ada hikmah dia dan perkara yang Allah nak sampaikan pada setiap diri kita. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kepada kita modal, iaitu umur, masa. Allah berikan untuk kita nak sambung perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Pada setiap hari yang Allah bagi yang baru ini modal yang baru yang Allah berikan, tambahan modal untuk kita terus berniaga dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada semua kerana bersungguh-sungguh
nak masuk kelas bahasa Al-Quran, yang mana saya kira saya tak adalah nak bagi tahu belajar ni confirm senang. Tak adalah. Kan, kita belajar sesuatu yang baru pasti akan ada cabarannya. Dulu waktu kan, semua muda-muda dulu, memula kahwin kan, nak menguruskan rumah, nak belajar masak, sudah tentulah susah kan, bukan terweh-terweh je senang nak masak, nak ngurus rumah kan, susah. Maka setiap perkara baru yang kita pelajari, dia adalah perkara yang pasti akan ada dia punya cabaran. Tetapi yang seronoknya dalam agama ini ialah Nabi SAW sebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata ajruki ala qadri nasabuki. Ganjaran yang akan diberikan kepada engkau adalah berdasarkan kepada susah payah engkau. Maknanya lagi susah satu perkara itu kita lakukan, lagi banyak dia punya pahala. Mungkin orang muda yang berdiri untuk solat, dia berbeza dengan orang yang dah berumur, yang sakit lutut, yang bergetar-getar tu, bila dia cuba untuk berdiri untuk solat, ganjarannya itu berbeza. Allah akan beri, lagi susah kita bersungguh-sungguh nak jalankan ketaatan kita, lagilah ganjarannya itu lebih besar. Orang muda yang nak belajar bahasa Arab, dia lebih mudah. Kan? Mungkin orang yang lain, cabarannya itu lebih. Akan tetapi sebenarnya Allah bukan akhirnya nak tengok engkau dapat ke tak bahasa Arab tu. Yang Allah nak bagi ganjaran yang banyak adalah perjalanan kita nak sampai kepada apa yang kita nak. So, dalam kelas kita nak capai kepada nak memahami Al-Quran melalui bahasa Arab. Allah nanti tak, Allah bukannya hanya kira kau dapat tak, habis tak engkau punya kos bahasa Arab tu, baru Allah akan bagi ganjaran. Tak. Daripada mula hari ini, bermula perjalanan kita hari ini, Allah dah menilai setiap susah payah yang akan kita hadapi. Kita register ni pun, kita nak join, tulis nama dengan nombor telefon, itu pun Allah dah beri ganjaran sebab ada kesungguhan yang kita nak keluarkan. Dan kita sendiri pun tahu, ini bukan susah. Kan? Ke ada yang tulis nama tu rasa, ini kacang je ni. Kan? Sebut ni confirm aku boleh hafal, boleh ingatnya ni. Mesti kita pun rasa macam, mencabar juga ni kan. Boleh ke tak boleh ni. Ada hari yang aku tak datang punya ni, mana susah kan ustaz tanya ni kan. Hilanglah aku daripada radar sekejap. Tapi kita ada juga kan di sini pada pagi ini atas kesungguhan kita nak memahami, dan itulah ganjaran yang Allah akan berikan setiap daripada kita di sepanjang kelas kita ini. Mungkin ada yang cepat dapat tangkap, mungkin ada yang lambat. Jangan bimbang, jangan sedih, jangan rasa down. Kerana setiap kita ganjarannya itu berbeza walaupun kita berada dalam kelas yang sama. Kita belajar kan, mungkin dengan guru yang sama, dengan masa yang sama, 1 jam lebih. Akan tetapi setiap daripada kita akan mendapat ganjaran yang berbeza. Kerana dia berdasarkan kepada kesusahan, cabaran yang kita hadapi. Maka daripada mula ini, cabaran itu pasti akan ada, dan jangan bimbang, lebih besar dia punya cabaran, lebih susah dia punya cabaran, maka lebih banyak ganjaran yang Allah akan berikan. Dan kita terus berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kekuatan, agar Allah berikan kefahaman, dan Allah berikan istiqamah, ketetapan untuk kita terus belajar dan belajar. Dan kita niatkan di awal ini tujuan kita nak mempelajari bahasa Arab Al-Quran ini adalah untuk memahami Al-Quran. Itu tujuan akhir kita, untuk kita nak memahami Al-Quran. Saya sering sebutkan kalau belajar bahasa Arab Al-Quran bersama dengan saya, jangan bimbang, belajarlah berapa lama pun, di akhirnya nanti pasti takkan boleh cakap Arabnya. Pasti takkan boleh cakap Arabnya. Jangan bimbang. Kan? Risaulah masuk kelas bahasa Arab, nanti saya tercakap Arab pula, lupa bahasa Melayu. Jangan bimbang, takkan boleh cakap Arabnya. Sebab yang kita akan fokuskan adalah bahasa Arab untuk kita nak memahami Al-Quran. Kaedahnya sama dengan kalau kita belajar, siapa yang saya yakin misalnya ada yang pernah masuk kelas bahasa Arab, kaedahnya sama dengan kita belajar bahasa Arab komunikasi itu sama. Kan? Cuma cara kita nak apply itu nanti kita akan apply pada Al-Quran. Bukan sahaja pada contoh-contoh, akan tetapi pada makna-makna tersirat yang akan kita dapat daripada sudut bahasa.
Kan, kerana tujuan kita akhirnya dengan Al-Quran ini setelah kita baca adalah kita nak faham untuk nanti kita amalkan. Kan? So, kalau kita hanya sampai kepada tahap bacaan, maka tanggungjawab kita dengan Al-Quran belum lagi habis. Jadi sekarang ini permulaan baru untuk kita nak meningkatkan bukan nak kata nak meningkatkan darjat kita. Kita nak pergi satu step lagi dengan Al-Quran ini. Sekarang kita dah ada satu step ke depan, itu dengan kita dah baca. Ni kita nak pergi satu lagi step ke depan, itu kita nak cuba memahami Al-Quran ini dari sudut bahasa. Dan kerana salah satu mukjizat Al-Quran ialah daripada dia punya bahasa dia. Maka sudah tentu inilah salah satu sudut ataupun aspek untuk kita nak memahami Al-Quran dengan melihat daripada sudut bahasa. Maka di awal ni saya nak kita semua bersama-sama jelas bahawa pembelajaran kita dalam bahasa Arab Al-Quran ini tujuan akhirnya adalah untuk memahami Al-Quran. Tujuan akhirnya adalah untuk memahami Al-Quran. Cuma nanti kalau ada siapa yang berhajat untuk nak bercakap Arab, bolehlah guna kaedah yang sama juga yang akan kita pelajari ni. Nanti boleh nak bercakap pun akan guna perkara yang sama juga. Cuma kita tak adalah nak belajar ayat apa khabar baik, pagi, selamat pagi, pagi yang cantik, dah sarapan ke belum. Kita tak adalah belajar ayat-ayat tu. Kita hanya belajar ayat Al-Quran. Cuma kalau nak rasa macam nak try, boleh je. Mesejlah saya dalam bahasa Arab. Boleh. Macam Cikgu Mulyani dia rajin. Dia rajin mesej saya dalam bahasa Arab. Dia tanya, apa khabar Ustaz hari ni? Tanya, kaifa halukal yaum? Boleh, tak ada masalah. Boleh, insya-Allah. Baik. Ustaz, saya rohani pelajar yang lemah dan berkali-kali syahid. Harap Ustaz tak jemu membimbing saya, insya-Allah. Berkali-kali syahid. InsyaAllah. InsyaAllah. Daripada mula kita Ustaz dia pun sebelum tu dengan ustaz lain juga. Pun saya okey. syahid. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Kerana kita setkan niat kita dan kita berdoa banyak agar Allah berikan kepada kita kekuatan, insyaAllah. Kerana tanpa kekuatan daripada Allah, kita nak buat apa pun tak jadi. Kita nak bangun solat subuh pagi tadi tak jadi. Lepas subuh nak ngaji takkan jadi. Nak bangun nak masuk dalam kelas walaupun dia simple je. Buka handphone tekan link je kan nak masuk kelas. Tapi kalau tak ada dorongan, kekuatan daripada Allah, beratnya lah nak tekan link tu. Kan? Rasa berat. Maka kita sentiasa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus melakukan ketaatan. Dan keberadaan kita dalam kelas ini bukanlah waktu yang sia-sia. Kerana kita niatkan dia kerana Allah, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah terima masa yang kita peruntukkan ini sebagai amal soleh, insya-Allah. Walaupun kita tak berada di atas sejadah, walaupun kita mungkin tak pegang biji tasbih, akan tetapi ini kita niatkan untuk Allah SWT, untuk mempelajari Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap Allah terima setiap saat yang kita peruntukkan ini sebagai amal soleh, insya-Allah. Allahumma amin. Amin. Baik. Namanya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Karim, berumur 35 tahun. Saya sebelum ini belajar di akhir sekali lah belajar di Yaman, di Sana'a di Yaman, di ibu negara Yaman di Sana'a, di Universiti Al-Iman Yaman. Di sana hanya sempat selama 5 tahun sahaja. Setelah daripada Arab Spring itu balik ke sana, sambung. Kemudian masuk tahun yang kelima dah tak dapat sambung lagi kerana perang yang terjadi sekali lagi kan dalaman Yaman itu hinggalah ke hari ini. So saya hanya sempat sampai tahun kelima beberapa bulan sahaja, tak ada nak habiskan. Dan nak sambung pun dah tak boleh dah. Sebab universiti saya tu dah hilang dah. Dah kena bom dah, habis hancur. Dah hancur dah universiti tu kan. Kena bom dengan kalau di sana tu peperangannya antara Syiah juga yang menyertainya. Maka dah tak adalah universiti tu untuk nak menyambung lagi pembelajaran.
Kulihat pengalaman di sana itulah yang saya hargai dan gunakan sebaiknya hingga balik ke Malaysia ini untuk berkongsi dengan orang lain apa yang telah didapati, terutamanya mutiara yang kita dapat daripada Al-Quran ni, insya-Allah. Insya-Allah kelas kita akan berlangsung pada setiap hari Jumaat jam 7.30 pagi hingga 8.30 insya-Allah. Dan untuk kelas kita di awal saya tak berikan nota. Saya mengharapkan kita seperti kelas lah, ada buku dan juga pen ataupun kertasnya untuk ditulis. Mungkin kita boleh sediakan satu buku khas untuk pelajaran kita. Kenapa saya tak sediakan nota? Kadang orang prefer untuk nota. Saya akan berikan nota tapi bukan di awal, saya akan bagi nanti di akhir. Bila dah habis baru saya akan bagi. Saya tak bagi mula-mula. Kenapa? Kerana saya prefer untuk kita menulis. Bila kita, sebab Imam Malik rahimahullah, Imam Malik kata, ikatlah pelajaran itu dengan tulisan. Ikatlah pelajaran itu dengan tulisan. Dan kelebihannya bila kita menulis, sebab kadang bila kita nak menulis, kita kena berfikir apa yang kita nak tulis, kan? So dia memaksa kita untuk berfikir apa yang kita nak tulis, dan ia juga mudah-mudahan buat kita lebih ingat apa yang kita pelajari pada hari itu. Okay? Saya bukan nak menyusahkan semua, bukan. Saya mohon maaf kalau ada yang nakkan nota dahulu. Akan tapi insya-Allah saya akan berikan, tapi nanti di bahagian akhir saya akan letakkan dia dalam bentuk ringkasan pembelajaran kita, insya-Allah. Tak apalah kalau kita dah memang ada buku yang banyak, kan. Sebab dah beberapa kali syahid, so buku tu banyaklah ada. Kan, tak apalah. InsyaAllah buku-buku tu semua nanti tu dia jadi bukti lah, mudah-mudahan di hadapan Allah SWT, kan. Pernahlah masuk kelas bahasa Arab, pernahlah berusaha nak belajar bahasa Arab ni, kan. Walaupun beberapa kali pun saya tak jadi aja, kan. InsyaAllah. Okay. Baik, dan kelas kita insyaAllah kita akan bergerak tidak laju dan juga tidak perlahan, kerana tujuan akhir kita bukan kita nak habiskan silibus kita, akan tetapi kita nak kefahaman daripada apa yang telah kita pelajari. Maka saya tak berniat untuk nak bergerak laju, tetapi tidak juga berniat untuk nak bergerak terlalu perlahan, kerana kita nak meraihkan semua yang berada di sini. Maka saya mengalu-alukan kepada soalan. Jika ada pada setiap kali pembelajaran kita itu, terus sahaja bertanya, tak perlu tunggu habis kelas, hujung kelas baru nak tanya. Kalau tengah-tengah saya bercakap itu pun, kalau ada nak tanya, saya mungkin dah familiar menggunakan Zoom, kan. Mungkin ada yang familiar, mungkin ada yang tak, kan. Tetapi saya kongsikan je, kan. Boleh nak gunakan. Kalau ada nampak di bawah itu ada button reactions tu, bahagian bawah tu dia ada tulis share, ada tulis chat, participants, beberapa button di bawah itu. Kalau ada lah, sebab saya guna laptop ini, saya punya view lah. Handphone saya dia punya button ni semua ada bahagian bawah sikit, ada yang ada di bawah, ada yang kena tekan kat lain lah. Akan tapi siapa yang ada button reactions tu, dia ada raise hand, boleh tekan raise hand itu yang pertama. Yang kedua, boleh tulis pada bahagian chat, boleh tekan chat dan tulis, kan. Yang ketiga, cara paling mudah adalah boleh unmute dan tanya soalan. Sebab kan ada bimbang juga, ada yang nak cari reaction tu, nak raise hand, ataupun nak cari chat tu, lala tekan terkeluar pada kelas ni. Dah satu kerja pula nak masuk balik, kan. So kalau bimbang nak terkeluar daripada kelas ni, tekan je lah button unmute itu untuk bertanya soalan. Boleh bertanya soalan pada bila-bila masa yang kita tak jelas, dan jangan segan untuk nak bertanya, jangan bimbang. Saya kira kita semua pun adalah lebih kurang sahaja, kan. Mungkin ada yang pernah mempelajarinya, kan. Mungkin sekarang dia masuk untuk nak mengulang kaji bersama-sama, insya-Allah. Baik, di awal ni ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Ada dah try. Raise hand ke ataupun memang nak tanya soalan? Ustaz, boleh tak kita, okey, saya kat makcik rasa je lah. Baik, boleh. Akak pun boleh.
Okey, saya ajar saya, makcik ajar ke Kak Ajah ke. Nak tanya, boleh kita kelas kita ni Ustaz record kan? Ya. Alhamdulillah. Saya pun nak Oh. beritahu. Setiap pada sesi kelas kita akan ada rakamannya dan nanti saya akan upload. InsyaAllah pertama saya akan buat satu Facebook group, private Facebook group untuk kita punya sahaja. Saya akan berikan link setiap kali lepas kelas rakaman. So rakaman semua saya akan letak di situ. So boleh nak tengok untuk ulang kaji atau nanti kalau ada hari yang kita tak sempat nak masuk kelas sehingga habis ataupun tak sempat masuk kelas terus, boleh tengok rakaman di situ insya-Allah. Saya kira Ustaz, semua Facebook ada kan? Boleh kan? Ya, saya silakan. Ustaz tadi kata ada buku kan? Saya akan berikan nanti nota insya-Allah. Saya akan berikan Nota ke buku? saya akan berikan e-book. Oh, E-book. okey. Saya akan berikan e-book. Saya akan berikan dua. Pertama saya akan beri nota ringkasan untuk kita buat kita panggil apa? Rujukan ringkas. Kan sebab kadang bila kita dah belajar nanti so kita nak ada rujukan ringkas untuk kita nak refresh sahaja apa yang telah kita pelajari nanti insya-Allah. Ustaz nak tanya, Silakan. kelas kita ni dah tetap Ustaz ya, hari Jumaat 7.30 hingga 8.30. Tidak ada perubahan masa lain. Ya, setakat ni itulah hari Jumaat 7.30 insya-Allah. Ustaz nak tanya, Silakan. akan ada latihan ke Ustaz? Baik, latihan insya-Allah akan diberikan, tapi dia tidaklah wajiblah untuk kita nak buat. Saya faham kekangan masa dan pelbagai perkara yang lain. So latihan akan diberikan, tapi dia tak adalah wajib untuk dibuat, tapi sangat-sangat digalakkanlah. Dia tak wajib tapi dia haruslah. Dia harus. Dan dalam kelas pun nanti kita akan buat juga latihan dalam kelas juga. Sebab kadang bila luar pada kelas, kadang bila kita keluar je pada kelas macam-macam lah kan, benda-benda lain yang nak kena buat, kita nak attend kelas lain dan sebagainya. Maka dalam kelas pun insya-Allah kita akan spend sikit masa untuk buat latihan bersama-sama juga nanti insya-Allah. Ustaz, e-book Ustaz tu memang Ustaz punya syllabus lah, bukan ada buku lain reference, tak ada? Tak ada. Okey. Tapi apa yang akan kita pelajari sebenarnya dia adalah lebih kurang sama je kalau kita belajar bahasa Arab kan. Itulah pun yang kita belajar kat mana-mana pun. Kita akan belajar tentang kata kerja kan, perbuatan. Kita akan belajar tentang kata nama. Kita akan belajar tentang kata ganti nama, pronouns kan, dia, mereka. Semua itu kita akan belajar lah. Kalau kita belajar di mana-mana pun lah, dia akan mata pelajaran yang sama. Memang itulah pun kan. Cumanya apa yang kita lebih tekankan dalam kelas kita ini adalah bagaimana kita nak apply apa yang kita telah pelajari itu kepada Al-Quran. Contoh, mungkin bila kita belajar namanya bahasa Al-Quran, yang akan kita buat adalah kita ambil contoh-contohnya daripada Al-Quran kan. Kita akan ambil contoh daripada Al-Quran. Dan kelas kita bukan sahaja akan ambil contoh daripada Al-Quran kan, tapi kita akan apply. Contohnya, bila kita dah kenal sesuatu perkataan itu adalah isim contohnya ataupun kata nama. Dan kita dah kenal perkataan ini bentuknya adalah kata nama. Jadi apa maknanya kita tahu perkataan itu adalah kata nama kan. Dalam Quran Allah sebutkan pada awal surah Al-Baqarah itu kan, Allah sebutkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Perkataan lil muttaqin, al-muttaqin itu terjemahannya adalah orang yang bertakwa. Allah gunakan kat situ bentuknya dalam bentuk kata nama. Yang dalam bahasa Arab disebut namanya adalah isim. Jadi bila kita dah kenal, okey perkataan ini dia adalah isim ataupun kata nama. Jadi apa bezanya, apa maknanya? Kalaulah kita kenal perkataan itu adalah isim, dengan kita tak kenal perkataan itu adalah isim, sama, maksudnya tak ada apa-apa pun maklumat yang kita tahu. So baik tak payah kenal, sebab nak belajar, nak kenal tu
payah juga kan, kita nak spend masa nak kena ingat dia punya tanda dan sebagainya kan. Jadi kalau kita setakat kenal ini isim, ini perkataan ini adalah kata kerja kan, perkataan ini adalah kata sendi, tapi hanya setakat itu sahaja, maka tak ada apa-apalah yang kita dapat daripada bahasa Arab Al-Quran itu. Akan tetapi yang akan kita bersama-sama lalui dalam kelas kita ialah selepas kita kenal perkataan ini adalah kata nama, perkataan ini adalah kata kerja, perkataan ini adalah kata sendi, maka kita akan lihat apa makna tersirat yang ada di sebalik perkataan itu. Kan? Kerana dalam Quran kita ada jumpa perkataan, saya kongsikan. Dalam Al-Quran kita jumpa perkataan Allah gunakan mu'minuna. Betul? Pernah jumpa tak? Ya. Mu'minuna, familiar. Dalam Quran kita juga jumpa perkataan namanya yu'minuna. Juga tu'minuna. Okay. Juga kita ada ya ayyuhallazina amanu. Baik. Semua perkataan ini dia ada satu makna asas yang sama, iaitulah iman. Itu makna asas dia sama. Yang ini maknanya mukminuna, saya berikan contoh. Orang yang ini mukminuna terjemahannya adalah orang-orang yang beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Tu'minuna, kamu beriman. Amanu, mereka beriman. Baik, ini bentuknya dalam bentuk kita sebutkan dalam bahasa Melayu kita kata nama. Yang ini semua bentuknya dalam kata kerja. Baik. Di dalam Quran Allah guna perkataan mukminuna. Ada waktu Allah guna yu'minuna, tu'minuna dan juga amanu. Baik. Kenapa dalam Quran tu Allah tak guna semuanya mukminuna ataupun semuanya dalam bentuk kata kerja, yang ini dalam bentuk present tense. Ini dalam bentuk past tense. Kenapa Allah tak guna semua bentuk past tense? Ataupun kenapa Allah tak guna bentuk semuanya adalah present tense? So mesti ada sebab Allah gunakan perkataan yang tertentu pada waktu yang tertentu. Dalam awal surah Al-Baqarah Allah kata zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bila Allah sebut tentang suruhan untuk berpuasa, Allah kata ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat yang itu kan. Dan sekali Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa Allah tak kata mudah-mudahan kamu la'allakum muttaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa? Menjadi. Penggunaannya itu berbeza pada tempat yang berbeza. Maka bila kita dah kenal, ini adalah kata nama, ini adalah kata kerja. So, mesti ada sebab kenapa ada tempat Allah guna perkataannya dalam bentuk kata nama, pada tempat yang lain Allah guna perkataannya dalam bentuk kata kerja. Mesti ada sebab. Bukan saja-saja. Kerana Al-Quran ini mukjizatnya adalah salah satunya yang besar adalah pada perkataan-perkataannya. Kan? Maka mesti ada sebab. Kenapa Allah gunakan begitu? Dan itulah yang akan kita pelajari. Bila kita kenal perkataan ini adalah kata nama. So, kan, bahasa-bahasanya adalah so, kenapa? Kalau saya tahu ini kata nama, so apa dia? Kan, kalau dia tak memberi apa-apa makna tambahan kepada kita dari sudut kefahaman, maka pada saya penatlah kita belajar bahasa Arab tu. Kan, sebab kita last kali kita akan hanya tahu ini kata nama, ini kata kerja, ini kata sendi. Tapi dia tak bagi kita apa-apa kefahaman tambahan yang baru. Sedangkan daripada sudut bahasa, kita akan mendapat maklumat-maklumat yang banyak. Bila kita hanya kenal perkataan ini adalah kata nama dan perkataan ini adalah kata kerja. Jadi itu saya kira apa yang kita akan bawa dalam kelas kita ini. Tujuannya, betul saya sebutkan di awal tadi, tujuan kita bukan untuk kita nak bercakap, berkomunikasi dalam bahasa Arab, akan tetapi kita nak mengambil mutiara-mutiara
daripada sudut bahasa. Yang mana mungkin sebelum ini ada orang yang kita dah baca terjemahan, kita dapat makna ayat. Mungkin juga ada orang yang dah masuk kelas tadabbur. So dia dapatlah tadabbur yang dikongsikan oleh para asatizah. Tapi yang ini kita nak ambil, kita boleh katakan tadabbur juga, tapi ia diambil daripada sudut bahasa. Ia diambil daripada sudut bahasa. Dan sebenarnya sangat banyak perkara yang boleh kita dapati hanya dengan kita melihat daripada sudut bahasa sahaja. Dan saya kongsikan antaranya kalau kita melihat pada surah Az-Zalzalah. Kita lihat pada surah Az-Zalzalah. Sebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Bila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Baik, perkataan zulzilat ini dalam bentuk past tense. Dalam bentuk past tense. Baik. So nanti bila kita belajar kita akan tahu okey, bentuk ini adalah bentuk past tense. So bila kita dah tahu ini past tense, so apa cerita dia? Dah tahu past tense itu je ke? Tak. Kan? Bukan, kira tujuan kita tak sampai situ, bukan hanya setakat kita kenal ini adalah past tense. Tak. Tujuan kita adalah bila kita kenal ini past tense, bahasanya ialah so what? Kan? Kalau saya kenal ini past tense dengan saya tak kenal, tak ada bagi apa-apa makna tambahan. Baik saya tak payah kenal. Sebab sama je. Baik tak payahlah kan. Sebab sama je. Kan? Tapi bila kita kenal ini past tense, maka dia akan buat kita fikir, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Terjemahan yang kalau ikutkan terjemahan perkatanya ialah apabila bumi telah digegarkan. Kenapa kena ada telah? Sebab ini ada bentuk past tense, betul? Apabila bumi telah digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Maka soalannya ialah, bumi dah digegarkan belum dah berlaku ke kiamat? Belum lagi berlaku. Belum lagi. Tapi kenapa Allah guna dalam bentuk past tense? Past tense ni guna untuk yang dah jadi ke belum jadi? Sudah jadi. Yang dah jadi. Tapi kenapa Allah guna bentuk past tense untuk cerita perkara yang belum lagi terjadi? Adakah kerana Allah tak, na'udzubillah, saya sebutkan sebagai contoh, tak reti menggunakan struktur bahasa? Sudah tentu tidak. Mesti ada maksud yang Allah nak sampaikan, sebab tu Allah guna bentuk yang begitu. Kalau lihat dari terjemahan, kita tak jumpalah perkara tu. Kalau lihat dari sudut terjemahan, kita tak jumpa, kita hanya akan nampak apabila bumi digegarkan. Tapi bila kita tengok pada teks Arab, Allah gunakan zulzilat ini bentuknya dalam bentuk past tense. Maka kenapa guna past tense untuk cerita perkara yang belum lagi terjadi? Sepatutnya guna present ataupun continuous ke kan? Guna yang itulah, bentuknya yang begitu. Maka ini yang akan kita pelajari. So ini adalah bentuk past tense. Soalannya kenapa? So bila kita tahu kenapa, baru kita akan kaji kenapa So di situ menggunakan bahasa Arab. Kita akan menggunakan bahasa Arab. Begitu. So kita kat sini Allah gunakan past tense. Kenapa? Mesti ada sebab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, zulzilat. Bentuknya adalah ayat bentuk aktif ke pasif. Ni terjemahannya adalah digegarkan. Bentuknya adalah bentuk aktif ke pasif? Aktif. Bukan pasif. Pasif kalau yang biasa menggegarkan, yang ini digegarkan. Mana satu? Menggegarkan, digegarkan. Mana satu? Digegarkan ni aktif ke pasif? Aktif. Bentuk yang aktif. Okey. Semua setuju bentuk yang aktif? Ke semua redha je? Redha je lah aktif Ustaz. Sebab tak ada idea apa benda Ustaz. Dengar dulu Ustaz cakap. Tengok dulu cakap. Baik. Kalau semuanya setuju bentuknya aktif, kita ambil lah bentuknya bentuk aktif. Baik. Digunakan bentuknya digegarkan. Dia ada satu lagi ayat yang biasa menggegarkan. Betul tak? Yeah. Baik. So jadi timbul soalan, kenapa Allah guna digegarkan? Kenapa Allah tak guna menggegarkan? Kenapa digunakan digegarkan? Beza. Bila kita sebut apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat. Satu lagi, apabila Allah menggegarkan bumi dengan dahsyat.
Kita tahu tak siapa yang menggegarkan bumi? Kita tahu dah. Kalau Allah sebut apabila digegarkan bumi, kita tahu dah yang menggegarkannya siapa? Allah. Allah. Walaupun Allah tak sebut. Tapi beza tak bila kita dengar apabila bumi digegarkan dengan apabila Allah menggegarkan bumi. So dua ayat yang menyampaikan maksud yang sama, tetapi Ya, kenapa betul. Allah pilih guna apabila bumi digegarkan? Maka tujuannya ialah kerana Allah nak kita fokus kepada apabila bumi digegarkan. Fokus pada gegaran yang akan terjadi pada bumi. Jangan fokus kepada siapa yang menggegarkan. Oh. Sebab itu cerita Ashabul Kahfi, Allah tak sebut siapa nama pemuda tu. Sebab Allah nak Ya. suruh fokus kepada cerita dia, bukan pada orang dia. Maka Allah gunakan apabila bumi digegarkan. Allah nak suruh fokus pada keadaan bumi nanti betapa teruknya dia tu digegarkan. Jangan fokus pada siapa yang menggegarkan. Contoh kalau saya sebut, saya telah diberikan sepucuk surat dengan Sultan telah memberikan saya sepucuk surat. Mana orang akan lebih fokus? Orang akan tanya, Sultan bagi engkau surat. Sultan mana? Kita akan tanya itu dulu sebelum kita fokus kepada surat, betul? Tapi kalau saya kata, saya telah diberikan sepucuk surat. Orang kata, apa cerita surat tu? Orang akan fokus kepada surat. Tapi bila saya sebut, Sultan telah memberikan saya sepucuk surat. Orang akan tanya, hebatnya, Sultan mana yang bagi tu? Dia hantar macam mana? Dia hantar sendiri ke dia hantar wakil? So ceritanya itu dah fokus kepada siapa? Sultan tu tadi. Cerita surat jadi cerita yang nombor 2. Maka Allah tak nak benda itu terjadi. Allah nak kita fokus kepada apa yang Allah nak sampaikan. Poin utama dia adalah pada apabila bumi itu digegarkan. Nak suruh manusia ingat. Nak fokus kepada itu. Maka Allah gunakan bentuknya digegarkan. Allah tak sebut nama dia kat situ. Sedangkan kita semua tahu yang menggegarkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka bentuk yang simple je. Akan tetapi dia memberi makna kita makna yang tambahan. Bila kita melihat dia daripada sudut bahasa. Yang mana kalau kita lihat di sudut terjemahan, kita akan nampak apabila bumi digegarkan. Bentuknya begitu je lah. Kata bila kita lihat di sudut bahasa, kita akan nampak perkara-perkara yang kita tak dapat dalam terjemahan. Dan inilah antara perkara yang akan kita lakukan bersama-sama yang saya sebutkan di awal tadi. Apa yang kita pelajari ini, mungkin kita boleh dapati daripada buku-buku teks bahasa Arab yang dah ada di pasaran. Kerana setiap kelas bahasa Arab pun kalau masuk, kita akan belajar yang sama. Yang asas itulah kita akan belajar pun. Cara nak kenal kata nama, cara nak kenal kata kerja, domain yang 14 tu, huwa, huma, hum, ya, huma, huna, itulah semua yang akan kita belajar sama. Akan tetapi, yang akan kita lakukan dalam kelas ini ialah, pertama, kita akan ambil contohnya itu daripada Al-Quran. Yang kedua, kita akan apply kepada Al-Quran. Jadi kita akan lihat kepada, setelah saya belajar, saya kenal perkataan ini, kata nama, apa kesan dia pada Al-Quran saya. Bila saya kenal perkataan ini adalah kata kerja. Jadi apa kesan dia pada bacaan Quran saya. Kalau tak memberi kesan kepada kefahaman Al-Quran kita, bacaan Quran kita, maka saya kira nanti jangan masuk pun kelas kita ini. Kenapa? Kerana dia nanti akan hanya mengambil masa kita untuk satu perkara yang tidak menambahkan dekat kepada Allah SWT. Kerana setiap masa kita berharga. Ini modal yang Allah bagi, maka kita kena gunakan sebaiknya. Tak boleh nak dibazirkan modal. Tak ada orang yang bijak berniaga akan menggunakan modal dia di awal tu untuk enjoy. Dapat je duit modal tu, beli rumah, beli kereta. Berniaga tak edi. Itu bukan seorang peniaga yang bijak. Maka peniaga yang bijak akan gunakan modal dia dengan semaksimal yang mungkin. Dia gunakan dengan modal yang paling sikit dia boleh keluarkan, tapi untung yang paling banyak yang dia boleh akan dapat. Maka kita nak hargai modal masa yang Allah berikan kepada kita. Dan insya-Allah begitulah sedikit perjalanan kelas kita, insya-Allah, yang mana kita akan belajar bunyinya bahasa Arab Al-Quran. Dan memang kalau tengok sekarang pun ramai je, banyak je kelas bahasa Arab Al-Quran yang berada di luar sana kan. Bukanlah saya seorang je pun yang buat kelas bahasa Arab Al-Quran. Tetapi inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Tak kiralah di mana pun, dengan siapa pun yang kita belajar, tapi kita niatkan untuk menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran. Kerana namanya pun kelas bahasa Arab Al-Quran, so sepatutnya dia menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran.
Atau paling tidak pun dia akan menambahkan kepada perasaan wow. Kita akan rasa wow bila tengok, Masya Allah, kan, hebatnya perkataan-perkataan, bentuk, struktur ayat yang Allah gunakan dalam Al-Quran ini. Okay. Ada persoalan? Silakan, saya buka. Atau ada apa-apa bantahan? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah pagi ni kita nak melihat sedikit. Kita belum insyaAllah pagi ni kita belum masuk lagi pelajaran kita. Saya kira kelas yang pertama ini, sesi yang pertama ini saya nak kita semua melihat kepada kenapa saya perlu belajar bahasa Arab Al-Quran. Kenapa saya perlu belajar bahasa Al-Quran? Perlu ke kan saya nak belajar ni? Orang lain belajar je tak apa, tak cukup ke? Kenapa saya pun sekali nak kena belajar? Apa keperluan saya nak belajar bahasa Arab? Baik. Kalau kita melihat pada Al-Quran ini, secara ringkasnya, ada tanggungjawab yang Allah telah berikan kepada kita semua dengan Al-Quran ini. Kalau kita ringkaskan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ini, apakah dia? Baca. Pertama, kita ada kewajipan untuk nak membaca Al-Quran. Ada lagi? Setelah itu? Baca, faham, amal. Hafal. Baca, faham, amal dah senang dah kan. Hari-hari kalau siapa tengok My Quran Time, itulah yang disebutkan. Baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Alhamdulillah. Saya berkongsi. Saya sekarang berkhidmat di Akademi Synergy di bawah apa? Mungkin kalau siapa pernah dengar Akademi Synergy, alhamdulillah dia di bawah kelolaan Tuan Fazrul Ismail, My Quran Time. Saya membantu dia pada bahagian R&D dan juga konten di awalnya di Akademi Synergy. Untuk kemudian dia Tuan Fazrul minta saya bantulah di awal pelibatan itu untuk bantu bahagian tadabbur dan juga bahagian bahasa Arab. Dan itulah yang diteruskan hingga ke hari ini. Dan alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan Allah sentiasa letakkan kita dekat dengan Al-Quran ini. Kerana nikmat sebenarnya kita hari-hari kan ada kawan yang share pasal Quran. Kita ada grup tu memang kita tahu ini grup ngaji, ini grup kita kelas bahasa Arab ke apa-apalah yang berkaitan dengan Quran. Nikmat sebenarnya sebab dalam ramai-ramai orang Allah pilih kita untuk Allah letakkan dalam circle yang ini. Berada dalam circle ni pun satu perkara, satu nikmat yang sangat besar. Yang Allah tak berikan kepada orang lain yang kita nak syukuri sama-sama perkara ini. Baik, maka tanggungjawab dengan Quran 3 asalnya baca, faham, amal. Dan satu lagi adalah yang kita sebarkan ataupun bahasa kita yang lebih ringan adalah kita share ataupun kongsi. Baik. Untuk amal ini saya letakkan bersama dengan dia adalah ikut. Untuk bahagian amal saya letakkan dia sekali adalah ikut. Kenapa saya letakkan ikut? Tak letakkan amal. Baca, faham, amal tak cukup ke? Saya letakkan baca, faham, amal dalam kurungannya adalah ikut. Baik. Allah sebutkan berkaitan dengan Al-Quran ini awalnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, ayat yang berkaitan dengan puasa itu. Allah sebutkan auzubillahi minasyaitanir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran dia adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia secara umumnya,
tidak khusus hanya kepada orang Islam sahaja. Allah turunkan juga kepada orang yang bukan Islam. Hudal linnas. An-nas menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan, tidak spesifik hanya kepada golongan yang tertentu sahaja. Maka petunjuk Al-Quran ini, panduan Al-Quran ini dia adalah untuk seluruh umat manusia. Allah tak berikan kepada orang yang tertentu sahaja. Baik, maka setelah Allah turunkan Al-Quran ini, apa yang Allah perintahkan? Pertama kita sebutkan Allah telah turunkan Al-Quran. Pada surah yang kedua ayat 185. Baik. Setelah turunnya Al-Quran, apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya. Baik, kita lihat pada surah yang ke-17 ayat 106. Surah yang ke-17 ayat 106. Pada muka surat 293. Muka surat 293. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-106. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang. Dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Al-Quran Allah telah turunkan dan Allah bahagikan penurunannya itu agar Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang. Dengan lambat dan juga dengan tenang. Maka begitu arahan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, maka begitu juga arahan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW agar dia membacakannya untuk diri dia dan litaqra'ahu 'alan nas, untuk dia membacakannya kepada orang lain. Membacakannya kepada orang lain dengan lambat tenang. Maka setelah Allah turunkan Al-Quran, perkara yang perlu kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, kita kena bacakannya kepada orang lain. Bukannya kita tunggu baca waktu yang talqin tu, ataupun waktu kan baca Yasin orang meninggal tu, itu baru nak bacakan untuk orang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah kita ajarkan kepada orang lain apa yang telah kita dapati daripada bacaan. Kerana kalau kita lihat kepada aktiviti membaca, baca, apakah yang dimaksudkan dengan baca? Apakah yang dimaksudkan dengan baca? Apa maksud baca? Bacalah. Baca. Ada orang yang membaca dan ada orang yang mendengar. Ada orang yang membaca, ada orang yang mendengar. Baik. Okey, saya kongsikan. Ini saya ambil daripada, ini website apa ni? Boleh nampak ke? Saya besarkan sikit. Okay. Ini saya ambil website daripada, ini saya tengah buka lah ni, Dewan Bahasa dan Pustaka. Membaca definisinya apa? Memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Baik.
Ini masuk definisi baca. So definisi baca ada dua. Apa dia? Pertama, memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua buat apa? Memahamkan makna kandungannya. Letakkan akhbar, buku, novel, surat dan sebagainya. Baik, maka membaca, definisi Dewan Bahasa dan Pustaka ada dua. Pertama, memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti. Ini kita tengok dengan teliti. Yang kedua, memahamkan makna kandungannya. Maka dengan dua perkara ini barulah disebut sebagai aktiviti itu adalah aktiviti apa namanya? Membaca. Membaca. Baik, maka kalau kita membaca Al-Quran, kita memerhatikan isi yang tertulis dalam Al-Quran itu dengan teliti. Kemudian kita tutup Sadaqallahul Azim. Kita dah dikira membaca ataupun belum? Belum, tidak Menurut memahami. definisi Dewan Bahasa dan Pustaka, belum lagi membaca. Kenapa? Kerana membaca, dia bukan saja kena tengok isi yang tertulis, tapi dia kena memahamkan makna kandungannya. Barulah dikira sebagai membaca. Maksudnya selama ni dah baca ke belum Quran? Kalau macam tu belum lah Ustaz. Sebab salah nak cakap. Ya. Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Silakan. Boleh tak kita bercakap dengan orang dalam grup kita, kita kata dia kata dia membaca, lepas tu baca saja habislah 1 juzuk, 2 juzuk, habis itu. Kemudian bila kita dah faham makna membaca ni, kita bercakap, nanti dia orang mesti kecil hati kan Ustaz? Tak apa lah. Saya cakaplah, bukannya saya yang cakap, Dewan Bahasa dan Pustaka yang cakap. So dia kena kecil hati dengan Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Jangan kecil hati dengan kita. Dia kena kecil hati dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik. Ya, saya bawakan ini adalah untuk kita fikirkan bersama. Kerana mungkin selama ini orang merasakan bahawa bila dia dah baca Quran, satu hari satu muka surat, setengah juzuk, 1 juzuk, lalu dirasakan dia dengan Quran dah selesai. Dia dengan Quran dah selesai. Lepas tu dia rasa, banyaknya masa lagi dia kan. Dia hari ni dah baca Quran, so dia dengan Quran tu dah selesai. Sedangkan aktiviti membaca, dia adalah kita merhatikan isi yang tertulis dan tercetak dan faham makna kandungan. Barulah dipanggil dengan membaca. Kalau tak faham tu panggil tak baca. Sebab itu kalau anak kita dulu pergi sekolah, kan, dan waktu dia pergi exam, kita cakap tak dia, baca soalan tu betul-betul, fahamkan baru jawab. Ke kita cakap kat dia, baca je soalan tu, tak faham. Boleh tak? Tak kan? Kita mesti akan kata baca soalan betul-betul dan fahamkan soalan tu betul-betul, baru jawab. Betul tak? Kenapa kita suruh dia faham soalan tu? Sebab dengan faham soalan, baru boleh jawab. Betul tak? Anak kita pergi sekolah, kan, belajar, kita hantar sekolah, hantar tuition. Exam fail, kita akan tanya, benda yang kau belajar kat sekolah, tak faham ke cikgu ajar apa? Kenapa kita sebut tentang faham? Sebab kita tahu itu dia punya isi dia yang akan membuatkan yang dapat daripada suatu pembelajaran. Betul tak? Daripada suatu bacaan. Faham tu yang mahal. Maka kalau kita begitu, maka kita kena apply perkara yang sama pada diri kita ketika mana kita membaca Quran. Kita kena juga baca. Yang dimaksudkan dengan baca itu adalah perhati tulisan-tulisan itu dan kena faham lah. Kalau tak, macam mana kita nak kata saya dah baca Quran sedangkan kita tak faham lagi makna kandungan apa yang kita baca. Kan? Sedangkan seluruh pelajaran, mata pelajaran dalam dunia ini kita nak suruh orang untuk faham bila dia belajar. Tapi bila dengan Quran, kita hanya cakap tak apalah, saya baca je. Cukuplah. Itu pun nasib saya baca, orang lain tak baca. Saya baca lah juga kan. Orang lain tak baca langsung. Orang lain Ramadan baru baca. Kan? Bukan kita nak melihat kepada orang lain, tapi kita nak melihat kepada diri kita sendiri. Sebab nanti yang nak menjawabnya adalah kita, bukan orang lain. Maka pada bahagian baca pun definisi yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah perhati isi yang tertulis dan juga faham. Barulah bermakna bacaan itu. Kalau tak, memang kita dengan anak kita pun kita geram aku ni. Dah hantar tuition pun kau tak faham lagi, tak boleh lagi jawab soalan ni kan. Sebab dia tak faham. Bila tak faham memang tak akan boleh jawab punya soalan. Faham tu yang penting. Baik, tapi kita berpada dengan Al-Quran ini dengan hanya kita membunyikan tulisannya, huruf-huruf ni sahaja. Tapi kita tak memahami. Lalu kita rasa
saya dengan Quran dah selesai. Hanya berpada dengan kita rasakan kita membaca. Sedangkan kita baru hanya membunyikan dia punya huruf-huruf dia. Sebab itu antara doa yang dibacakan oleh Imam Masjidil Haram waktu solat pada solat witir tarawih bulan Ramadan, dia baca Allahumma ja'alna mimman yuqimu hurufahu wa hududah. Ya Allah, kau jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan huruf-huruf Al-Quran, iaitu membunyikan huruf-huruf Al-Quran dan mendirikan hukum-hukumnya, suruhan yang disebut di dalamnya. Kerana dia ada berbeza membunyikan huruf dan mendirikan apa yang disuruh, yang datang maknanya daripada huruf-huruf itu. Kalau hanya setakat membunyikan huruf-huruf sahaja dah dikira membaca, maka boleh sahaja orang belajar pelbagai bahasa. Kita boleh je buka website bahasa-bahasa yang menggunakan huruf macam kita ni lah. Kan, bahasa apa yang gunakan huruf macam kita, tapi kita tak reti. Baca Perancis ke, kan. Boleh je bahasa Turki, kan. Huruf-huruf yang sama, kita bunyikan sahaja. Kan, bacalah satu buku, bunyikan satu buku. Adakah kita dah sebut membaca buku tu? Kan, ambil buku bahasa Perancis satu, baca. Orang pun dengarlah bunyi dia, kita sebut anak-anak. Lepas last sekali orang akan tanya satu soalan. Buku tu cerita apa? Lepas tu boleh cerita tak? Tak boleh cerita. Sebab apa? Sebab kita hanya membunyikan huruf. Kita bukan membaca. Kalau kita baca, dia kena disertai dengan faham. Barulah aktiviti itu dinamakan aktiviti membaca. Maka ini definisi yang dibawakan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka berkaitan dengan baca, yang kita nak melihat kembali bagaimana kita membaca Al-Quran hingga ke hari ini. Adakah kita betul membaca ataupun kita hanya membunyikan sahaja huruf-huruf dia? Kan? Kalau kita hanya membunyikan sahaja huruf-huruf dia, maka alhamdulillah Allah telah gerakkan kita dengan satu step seterusnya untuk kita nak memahami. Sebab dalam Quran Allah gunakan dalam Quran ini ada dua. Pertama, dalam Quran dia ada bunyi, kita pernah dengar namanya qiraah. Betul? Qiraah. Satu lagi dalam Quran, perkataan yang digunakan adalah tilawah. Betul? Dalam terjemahan bahasa Melayu, kita terjemahkan dua-dua ini apa? Baca. Kalau dua-dua perkataannya adalah baca, tak perlulah guna dua perkataan, satu perkataan je dah lah. Tak payahlah guna dua. Betul tak? Guna satu je, dah lah. Tapi kenapa dua perkataan yang berbeza yang Allah gunakan? Kerana mesti ada maksud yang berbeza yang Allah nak sampaikan. Baca pada qiraah itu sudah semestinya berbeza pada baca yang perkataannya tilawah. Dia takkan sama. Takkan sama. Kalau sama dia akan guna satu perkataan je. Tapi sebab berbeza, maka digunakanlah dua perkataan. Baik. Maka sekarang ini kita sedang pada proses apa? Qiraah, baca. Qiraah maksudnya baca. Sebab itu kitab kita namanya kitab apa? Quran. Quran nama dia. Quran ru'anya ataupun kata akar dia adalah apa? Qaf, ra'a, qara'a. Kan? Yang selalu kita sebutkan iqra. Iqra. Yang bermaksud apa? Baca. Maka Quran dia adalah satu bentuk bacaan. Tetapi dia bukanlah bacaan yang kita fahami, baca yang membunyikan huruf. Dia baca yang perlu difahami. Kalau orang membaca Quran dengan definisi baca yang sebenar, maka tidak akan timbullah isu apa orang yang dia kelakuannya berlawanan dengan Al-Quran. Sebab apa? Dia betul faham, oh baca tu dia kena disertai dengan faham. Kalau saya hanya baca tapi saya belum faham, maka saya baru membunyikan huruf dia. Saya belum lagi faham. Baik. Perkataannya, kitab kita namanya adalah Quran. Maksudnya dia adalah satu bentuk bacaan. Yang perlu dibaca dan faham. Dia bukan hanya perlu dibaca. Baik. Dan kalau kita melihat perkataan Quran dari sudut bahasa, kan, Quran dari sudut bahasa, maka akan timbullah soalan, kenapa dia guna Quran Ustaz? Kenapa dia tak guna Qiraah je? Kenapa dia guna Quran? Kenapa tak guna Qiraah sahaja? Kenapa ada alif nun kat belakang ni? Kenapa?
So ini dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa. Kenapa guna Quran? Rasanya kenapa guna Quran? Sebab yang terakhir. Ya? Banyak. Sebab? Sebab banyak bacaan Ustaz. Sebab banyak bacaan. Dalam bahasa Arab, perkataan alif nun menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara banyak. Bukan banyak yang sikit, banyak sangat. Banyak sangat-sangat. Sebab itu nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman asalnya adalah Ra, Ha dengan Mim. Ini dia punya root word dia. Alif Nun adalah tambahan. Tambahan ini menunjukkan apa? Dia nak menunjukkan bahawa rahmat Allah ini bukan sikit. Terlampau banyak sangat. Dapat daripada apa? Alif Nun itu. Maka Quran dia adalah satu bacaan yang perlu dibaca setahun sekali, setahun dua kali? Tak. Perlu baca waktu sakit je? Tak. Dia satu bacaan yang perlu dibaca dengan sangat-sangat banyak. Dibaca berulang kali dah habis kata baca lagi. Kan? Kerana dia Allah SWT adalah Quran. Allah tak panggil dia adalah qiraah. Allah panggil dia Quran. Ini satu bacaan yang perlu dibaca dengan sangat banyak. Dan bacaan itu pula perlu sertai dengan kefahaman. Baik. Maka itu tanggungjawab kita yang pertama dengan Al-Quran ini kita kena baca. Kan? Kita kena baca. Tapi kita selalu sebutkan baca dan faham itu step yang kedua kita letakkan. Betul tak? Baca kemudian faham. Sedangkan baca itu sendiri dan memang perlu disertai dengan faham dah. Dan memang perlu disertai dengan faham. Barulah namanya itu adalah baca. Habis macam mana Ustaz? Selama ni saya dah lama dah saya baca Quran khatam berbanyak-banyak kali ni. Macam mana? Dikira ke tak dikira ni? InsyaAllah Allah akan kira. Kerana Allah tak pernah mensia-siakan setiap amal kebaikan yang kita nak lakukan. Dan ketika mana kita membaca Quran itu, kita telah, mungkin sebelum ni kita tak tahu. Mungkin sebelum ni dah tahu. Ya, kalau sebelum ni kita tak tahu, maka Allah maafkan apa yang kita tak tahu. Tapi kalau kita dah tahu Quran ni saya kena faham, tapi kita tak apalah, baca cukuplah, maka itu nanti kita sendiri yang perlu jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang dia dah tahu lampu merah kena berhenti tapi dia jalan, maka tetap adalah perkara yang salah. Kalau dia ada alasan, dia kena jawablah, nanti tetap dia akan ditanya. Dia tetap akan ditanya, maka alasan yang dia nak berikan itu terpulanglah pada dia apa alasan. Saya nak cepat ke, saya sakit perut ke, saya emergency ke, saya saja-saja ke, itu terpulanglah dia nak jawab apa. Akan tapi yang pasti dia akan ditanya, kenapa langgar lampu merah? Maka kalau kita dah tahu Quran ini perlu difahami, tapi kita hanya tak apalah, baca cukuplah. Maka itu pertanyaan yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama dalam kelas ini, ia menjadi jawapan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla bahawa ya Allah, aku telah cuba untuk nak faham apa yang kau sebutkan dalam Al-Quran ini. Allah melihat usaha kita mempelajari bahasa Arab ini, kesediaan kita nak meluangkan masa untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah lihat dia sebagai kesungguhan kita nak faham apa yang kita baca daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ampunkan apa yang telah kita tidak faham daripada bacaan kita sebelum ini, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, maka dengan Al-Quran Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Allah minta kepada kita untuk baca, lalu Allah minta kita untuk bacakan kepada orang lain. Maka bila disebutkan baca kepada orang lain, itu membawa kepada dua. Pertama, baca ayat Quran tu. Yang kedua ialah apa? Kita share, kita kongsi dapatan daripada ayat Al-Quran yang kita baca. Sebab bila kita baca, kita kena faham kan. So point yang kita dapat daripada ayat itu yang kita kongsi kepada orang lain. Apa erti tilawah pula? Apa erti tilawah pula? Orang dia bertanya, apa erti tilawah? Baik. Allah sebutkan antara perkataan tilawah ini dalam Quran,
ada apa? Perkataan yang selalu kita jumpa. Tatlu ataupun yatlu. Itu bahasanya adalah tilawah. Antaranya yang boleh kita lihat dalam surah 29 ayat ke-45. Surah 29 ayat yang ke-45. Muka surat 401. Muka surat 401. Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat yang ke-45. Sini Allah sebutkan perkataannya utlu. Baik, sebelum tu saya bukakan ayat. Tak apa. Siapa yang dah buka muka surat ni, maintain je kat sini. Saya tunjukkan dalam Quran perkataan yang biasa kita jumpa, perkataan yatlu. Baik, kat sini. Tilawah. Asal perkataan dia adalah di sini. Antaranya pada surah Al-Jumu'ah, muka surat 553, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu. Yatlu ini yang asalnya yang datang daripadanya perkataan tilawah. Yatlu. Tilawah. Okey. Perkataannya. Ini antara suruhan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk tilawah, yatlu. Baik. Jadi apa beza qiraah dan juga tilawah tadi? Tadi kita dah tengok qiraah yang dalamnya maksud dia adalah baca dan juga faham, betul? Sekarang kenapa dalam Quran Allah ada guna perkataannya tilawah? Allah tak guna semuanya adalah apa? Qiraah. Sedangkan kalau dalam terjemahan kan tilawah itu terjemahannya sama dengan qiraah. Kalau tengok dalam terjemahan yang saya letakkan di skrin ini, utlu ini diterjemahkan dengan apa? Terjemahannya bacalah. Sama tak dengan iqra'? Sama tak? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' terjemahannya apa? Bacalah. Bacalah juga. So dia dua perkataan yang sama ke dua perkataan yang berbeza? Dua perkataan yang berbeza. Dua perkataan yang berbeza. Maka kalau dua perkataan yang berbeza, mestilah ada perbezaan dari sudut makna, betul? Kerana kalau dua perkataan yang sama, baik Allah guna perkataan yang sama, satu perkataan je, iqra'. Dalam Quran semua guna iqra' saja. Ataupun dalam Quran guna je semua utlu. Tapi tak, dalam Quran Allah guna iqra' dan di sini Allah guna utlu. Allah tak guna iqra' kat sini. Allah guna utlu. Sedangkan terjemahannya boleh je guna iqra'. Bacalah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu. So terjemahan bacalah boleh je guna. Sampai je makna. Tapi Allah gunakan perkataannya berbeza dari sudut bahasa Arab ni. Tengok terjemahan kita tak nampak lah, kita akan nampak samalah bacalah. Tapi tengok daripada teks Arab kita akan nampak beza. Ini utlu. Yang selalu saya jumpa tu perkataannya iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa dah ada kenapa tu yang mahal tu. Dia yang mahal adalah kenapa Sebab kenapa tu dia buatkan kita fikir. Kenapa Allah guna macam tu? Baik. Apa beza qiraah tadi yang kita baca, iqra' itu dan juga tilawah. Baik, qiraah kita dah tahu tadi, dia baca dan apa? Faham. Baca sekali dengan faham. Itu qiraah. Tilawah pula dia adalah baca campur dengan faham, campur dengan Amal. ikut. Oh. Atau dalam bahasa kita gunakan amal. Tapi saya gunakan perkataannya adalah ikut. Baik. Sebab itu dalam terjemahan diletakkan bacalah serta. Ustaz minta maaf. Surah Al-Jumu'ah tadi tu ayat keberapa ya? Ayat kedua. Oh. Surah 62 ayat 2. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Lepas itu dalam terjemahan diletakkan bacalah serta ikutlah. Mana dia dapat ikutlah ni? Dalam teks Arab dia tak ada. Ikut dalam bahasa Arab ittabi'. Ikut dalam bahasa Arab ittabi'. Tapi dalam terjemahan, dalam teks Arab utlu je, tak ada ittabi'. Mana dia dapat? Ini daripada tafsiran. Daripada tafsiran dia dapat perkataan ikutlah. Maka dalam bahasa Arab perkataan tilawah itu maksudnya baca, faham dan juga ikut. Baca, faham dan juga ikut. Baik. Sebab itu bila orang selalu tanya, Ustaz kenapa ada orang tu dia dah solat tapi dia masih lagi buat benda yang tak baik, Ustaz? Betul tak? Sebab Allah kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dalam ayat ni. Betul tak? Sungguh solat mencegah daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar, betul?
Orang pun tanya, Ustaz, kenapa orang tu dia dah solat tapi dia masih lagi perangainya tak elok? Jawapannya kenapa? Tak faham. Dia tak faham, dia tak amal. Jawapannya ialah sebab kita hanya ambil pada bahagian sini je. Kita tak Dia pergi tak pada awal. internalize. Dia tidak Ah. menghayati. Jadi susah nak amalkan. Betul. Sebab kita tak pergi pada pangkal ayat. Allah kata, baca dulu Quran. Oh, saya dah baca. Bukan baca je. Allah kata, utlu. Dia kena baca, faham dan juga ikut Quran tu. Apa yang dia baca. Maksudnya kalau orang dia dah ikut Quran, maka dia akan ikut apa? Dia akan ikut peraturan SOP. So kalau orang yang ikut SOP, dia akan langgar tak peraturan? Pasti tak akan langgar punya. So kalau orang yang tak langgar peraturan, dia akan buat tak perbuatan keji dan juga mungkar? Tak akan buat. Sebab perbuatan keji dan juga mungkar itu bertentangan dengan SOP yang dia dah baca. Dia dah faham dan juga dia ikut. Dia bukan orang yang faham saja, dia orang yang ikut. So orang yang ikut Quran, barulah perbuatan itu dapat cegah, solat dia tu dapat cegah daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar. Bila dia nak buat je, oh yang ni tak elok. Yang ni tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Sebab Quran kata tak boleh buat. Yang ni Quran kata jangan buat. Oh saya pun tak boleh buat lah sebab Quran kata jangan buat. Sebab dia dah utlu dulu. Dia dah baca, faham dan dia dah bersedia untuk ikut Quran. Maka waktu itu perbuatan keji dan mungkar dia tidak akan buat lagi. So key point dia kat mana? Bila orang tanya, Ustaz, kenapa orang yang solat masa lagi buat perbuatan yang tak baik? Jawapannya adalah ada pada perkataan utlu sahaja. Utlu tu mahal. Itu jawapan. Kena baca, faham dan juga ikut. Itu jawapan dia. Untuk dapatkan solat yang akan dapat mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Seseorang yang, ya saya, silakan. Nak cadangkan baca ni bracket hafal boleh? Baca dan bracket hafal boleh, boleh. Tidak ada masalah, boleh. Cuma kalau dia sudut bahasa, dia tak masukkan sekali hafal. Sebab apa? Sebab Allah tahu orang nak membaca itu lebih mudah daripada kadang nak menghafal. Menghafal kan cabaran yang lebih lagi kan. Nak menghafal. So baca dia macam majoriti orang boleh lakukan. Menghafal dia perlu lebih lagi effort untuk nak melakukan perkara itu. Maka Allah dalam arahan-arahan dia akan berikan kepada sesuatu arahan yang semua orang secara umumnya boleh buat. Semua orang secara umumnya boleh buat. Akan tapi kalau siapa yang dapat menghafal sekali, itu adalah perkara yang sangat-sangat baik. Sangat baik. Dia antara hafal dengan ingat lah. Kalau tidak, macam mana nak sebar, Ustaz? Betul. Anda kena sekali ingat. Masya Allah. Betul? Boleh dia nak sebarkan. So dia akan jadi peringatan yang disentiasa ingat. Maka qiraah dan tilawah itulah beza dia. Qiraah dia baca dan juga faham. Dan Quran Allah namakan dia Quran. Allah guna perkataan qiraah. Allah tak sebut nama dia tuluan, tilawah. Sebab apa? Sebab Allah faham. Kita ni nak baca dan faham ni dah mencabar tak? Susah tak? Mencabar dah. Nak ikut lagi, satu lagi perkara yang mencabar. Maka Allah hanya namakan kitab kita ini Quran. So step pertama Allah kata kau baca dan faham dulu. Slow-slow. Itu dah cukup mencabar. Kemudian pergilah kepada ikut. Kalau Allah letakkan nama kitab kita ini tuluan, iaitu kena tilawah, dah tentu kita semua ini memang selamatlah jawabnya. Nak kena baca, faham dan terus ikut. Memang selamatlah jawabnya kita ni kan. Akan tapi betapa kasih dan sayang Allah kepada setiap hamba-Nya itu maha luas. Allah letakkan kitab ini namanya Quran. Dan itu sahaja pun kita belum mampu lagi nak melakukan sepenuhnya. Betul tak? Nak faham itu pun belum lagi dapat kita nak lakukan. Apatah lagi kalau Allah nak minta kita ikut, lagilah satu perkara yang mencabar. Maka kitab kita namanya Quran ini dah menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada kita. Kerana Allah hanya minta kita untuk baca dan juga faham sahaja. Kemudian barulah pergi pada step seterusnya untuk kita nak amalkan ataupun kita ikut. Saya lebih gunakan perkataannya ikut berbanding dengan amal. Sebab apa? Sebab Al-Quran gunakan perkataannya ikut. Perkataannya ikut Allah gunakan dalam surah
Al-An'am. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbincangannya pada sesi yang akan datang. Kita dah lebih masa dah pun. 8.47. Bukan saya kedekut masa saya, bukan. Kerana saya bimbang mengganggu masa orang lain ada plan. Hari ini nak ada plan lain, kan saya bimbang mengganggu. Kalau okey, kalau dan saya mohon juga kalau kata nanti kelas-kelas kita yang lain, mohon untuk sparekan sikit 10 minit, 15 minit lepas daripada 8.30 itu kan, kod saya terlajak kan. So kalau kata hari Jumaat tu ada plan lah lepas 8.45, 8.50 ke atas lah. So saya ada spare sikit masa dan saya tak adalah rasa bersalah sangat kan kalau terlebih masa tu. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada akan datang insya-Allah. Masa pun Ustaz, apa sebab apa? Siapa yang ada hal tu dia akan keluar sendiri je Ustaz. Ya. Dan itu pun saya nak sebutkan di awal ni, siapa yang mungkin ada urusan boleh saja nak sebut keluar macam kasar pula, boleh saja leave lah daripada mohon undur diri. Boleh saja undur diri daripada kelas hari itu, sebab nanti kita akan berikan rakaman. Dan saya faham mungkin ada orang yang tengah-tengah jalan tu dia ada hal dan sebagainya, tidak ada masalah. Okey. Saya sekarang ni okey je. Tak ada masalah. Insya-Allah. Baik, saya tutup. Ada apa soalan? Ustaz, Bilal Rahim bawa ke Yaman Ustaz, satu keluarga melanjutkan pelajaran. Oh, masya-Allah. Ke mana di Yaman? Tak tahu, Sanaa rasanya sebab baru lepas raya tu dia pergi. Bilal Rahim Masjid Al-Muminun USJ 2. Masya-Allah, masya-Allah. Sanaa selamat ke sekarang? Better lah daripada sebelum ini. Bolehlah pergi dah. Kan kalau pergi sekarang ni boleh pergi, lebih selamat daripada dululah, tapi keadaannya masihlah tak sama dengan harga barang yang meningkat naik, dan adalah lagi banyak sekatan roadblock tu lagi banyak lah. Roadblock tu lagi banyak. Dulu memang ada banyak roadblock, sekarang lagi banyak lah dia punya roadblock dia, yang polis, yang tentera kerajaannya lain, yang kabilah punya orang lain, yang abang long kawasan punya lain, macam-macam lah. So adalah kadang kena bayar sikit lebih pada kabilah ni bila nak lalu kawasan dia sebagainya. Dulunya tak adalah. Tapi kira lebih selamat lah berbanding dengan dulu. InsyaAllah khair, insyaAllah. Baik, ada soalan? Alhamdulillah. Itu saja saya berkongsikan pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita adalah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah lapangkan masa kita. Mudah-mudahan tidak adalah aral yang melintang insya-Allah. Dan untuk siapa yang mungkin ada hal, insya-Allah rakaman kita akan berikan. Nanti saya akan berikan link untuk Facebook kita. Nanti boleh lihat rakaman setiap sesi kita nanti di situ insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan pada semua meluangkan masa pada pagi ini. Moga Allah nilai dia sebagai amal yang soleh. Insya-Allah kita jumpa pada hari Jumaat minggu hadapan insya-Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.